Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haris bin Muhammad Fuad, nombor metrik 211026, akan membincangkan sedikit sebanyak kisah ringkas tentang kehidupan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, iaitu mazhab yang terkenal iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Okey, mula-mula sekali kita tengok mazhab Syafi'i, iaitu diasaskan oleh Imam Syafi'i, atau nama penuh dia ialah Muhammad ibni Idris al-Syafi'i. Dilahirkan pada tahun 767 Masihi di Gaza, Palestin, iaitu tahun di mana Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, meninggal dunia. Imam Syafi'i ni, ayah dia dah meninggal dunia waktu beliau masih kecil, dan mereka ni dan keluarga beliau pilih untuk berpindah ke Mekah dan menetap di situlah. Keluarga Imam Syafi'i ni berasal daripada Yaman. Okey, ketika itu keadaan ekonomi keluarga beliau tidak stabil. Ibu beliau menegaskan agar beliau menuntut ilmu pengajian Islam sebab mereka ni ada pertalian darah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai seorang anak yang muda, beliau diajarkan tentang tata bahasa Arab, kesusastraan dan sejarah. Beliau terpaksa menulis nota di atas tulang haiwan sebab tak mampu nak beli alat tulis yang lebih baik. Walaupun macam tu, beliau berjaya menghafaz Al-Quran ketika berusia 7 tahun. Sejak itu beliau mula mendalami ilmu fiqh dan menghafal beberapa buah kitab fiqh yang terkenal pada waktu itulah. Antara kitab yang dihafal ialah Muwatta oleh Imam Malik ketika berusia 10 tahun. Ketika usia 13 tahun pula, Imam Syafi'i secara peribadi diarahkan oleh Gubernur Mekah untuk menuntut ilmu daripada Imam Malik sendiri di Madinah. Imam Malik sangat kagum dengan kepintaran dan kecerdasan minda Imam Syafi'i ketika usia muda ni lah. Dia pun membuat keputusan untuk memberikan bantuan kewangan agar beliau, Imam Syafi'i, dapat kekal meneruskan pengajian dalam tempoh pengajian fiqh dia. Selain Imam Malik sebagai guru dia, Imam Syafi'i juga turut belajar daripada murid dia sendirilah, iaitu Imam Hanifah, iaitu Imam Muhammad al-Syaibani. Pendedahan pendekatan kepada ilmu fiqh daripada cikgu yang beza-beza ni, dia sangat bermanfaat buat Imam Syafi'i. Sebab walaupun berusia 20 tahun, sekitar 20-an, Imam Syafi'i ni dah terkenal sebagai ulama yang sangat luas pengetahuan dia. Antara ujian yang Imam Syafi'i hadapi ialah tangan dan kaki dia dirantai, lalu dibawa menghadap pemerintah dan hampir-hampir dipancung kepala dia sebab dituduh sebagai Syiah dan pemecah belah masyarakat. Ada kisah Imam Syafi'i wafat ketika mana beliau ingin bermusafir ke Mesir sebab kekecewaan di Baghdad. Beliau tahu yang orang-orang di Mesir bermazhab Maliki sangat kuat serta terlalu taksub dengan Imam Maliki sendiri berbanding dengan Rasulullah SAW. Imam Syafi'i pun menulis sebuah buku tentang Malik, mengatakan yang beliau hanyalah yang Imam Malik juga adalah seorang manusia biasa, dan mengatakan ada rupiah berbentuk Imam Malik yang orang lain berdoa seperti bersembah padanya. Lalu orang-orang yang bermazhab Maliki yang mendengar dan membaca buku ni menjadi marah serta mencaci Imam Syafi'i secara terbuka. Ulama-ulama lain pun berdoa untuk keburukan Imam Syafi'i. Ada sebahagian ulama besar Malik berkata yang kamu masuk lalu memecah belahkan kami kepada keburukan. Semoga Allah pisahkan kamu dengan jasad badanmu. Begitu juga dengan anak murid Malik sendiri, anak murid Imam Malik sendiri.
Ada juga yang berdoa ketika sujud, Ya Allah, matikanlah Imam Syafi'i, kerana jika engkau biarkan dia hidup, niscaya terhapuslah mazhab Maliki ni. Setelah itu pengikut Imam Malik ni pun memukul dengan tongkat, memukul Imam Syafi'i dengan tongkat sehingga membawa kesakitan yang membawa maut kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun wafat pada umurnya 54 tahun di Fustat, Mesir pada tahun 204 Hijrah. Ada sebahagian besar riwayat mengatakan yang beliau meninggal akibat menderita buasir. Seorang Imam Muzani, seorang imam bernama Imam Muzani masuk bertemu Imam Syafi'i ketika mana ia menderita sakit. Lalu dia bertanya, bagaimana keadaanmu Ustaz? Lalu Imam Syafi'i pun ketika hendak menghadapi saat kematiannya, berkata, pagi ini aku akan melakukan perjalanan meninggalkan dunia, akan berpisah dengan kawan-kawanku, akan menempuh kematian menghadap Ya Allah, menghadap Yang Ilahi, dan akan menjumpai keburukan amalanku. Dan itu adalah penutup kepada mazhab Syafi'i, kewafatan Imam Syafi'i itu sendirilah. Wallahu a'lam. Mazhab Hambali pula dia diasaskan oleh Imam Hambali lah, atau nama sebenarnya ialah Ahmad Ibni Hanbal Al-Syaibani. Beliau ni dilahirkan di Baghdad, iaitu ibu negeri kerajaan Abbasiyah pada tahun 778. Ketika tu bandar yang baru ditubuhkan tu dia dah jadi pusat pengajian Islam. Jadi sewaktu Imam Hambali ni masih kecil, dia ada banyak peluang untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Pada ketika usia 10 tahun, beliau dah berjaya hafal keseluruhan Al-Quran dan mula mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti mana Imam Syafi'i, Imam Hanbal juga kehilangan bapa dia sejak kecil. Imam Hanbali ni selain dia peruntukkan masa dia untuk belajar ilmu fiqh dan hadis daripada ulama terhebat di Baghdad, beliau juga dia bekerja untuk menyara keluarga dia. Beliau berpeluang menuntut ilmu berkaitan fiqh daripada Abu Yusuf, iaitu anak muda yang terdekat dengan Imam Abu Hanifah. Selepas mahir dalam mazhab Hanafi, beliau mula berguru dengan ulama besar Baghdad seperti Haytham Ibni Bishr. Selepas tamat pengajian di Baghdad, beliau mula berkembara ke Mekah, Madinah, Yaman dan Syria untuk luaskan ilmu pengetahuannya. Selepas kembara tu, beliau sempat bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekah. Imam Syafi'i dia bantu Imam Hanbal yang masih muda ketika itu untuk fahami prinsip di sebalik hadis dan ilmu fiqh. Jadi ni kerjasama antara kedua-dua imam ni jelas menunjukkan bahawa tiada pemusuhan antara mazhab yang berlainan. Malah sebelum meninggalkan Baghdad pun Imam Syafi'i dia cakap, aku meninggalkan Baghdad apabila tak ada seorang pun yang lebih alim, yang lebih bijak menghukum berbanding dengan Ahmad Ibni Hanbal. Jadi pada tahun 820 pula, ketika Imam Hanbal berusia 40 tahun, guru beliau Imam Syafi'i meninggal dunia. Pada ketika itu Imam Hanbal dia mula mengajar hadis dan fiqh kepada rakyat Baghdad. Walaupun dia tinggal di ibu negeri kerajaan Islam pada waktu itu, Imam Hanbali ni enggan. Imam Hanbali ni dia tolak tawaran untuk hidup mewah. Dia teruskan kehidupan dia secara bersederhana, bebas daripada pengaruh politik yang boleh bagi kesan kepada ajaran yang beliau bawa. Jadi antara ujian yang Imam Ahmad Hanbali ni dapat ialah beliau dipenjara oleh pemerintah dan dirotan belakangnya hingga hampir terlucut kainnya sebab mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan kehendak pemerintah. Pemerintah menganggap mereka tu lebih betul daripada ulama. Saat Imam Hanbali meninggal dunia,
Berkata anak kepada Imam Hanbali, apabila bapaku telah dibawa keluar daripada penjara, beliau semakin uzur dan lemah. Suatu hari anak beliau mendapati bapanya menangis di dalam bilik dalam kegelapan. Lalu anaknya bertanya, kenapa wahai ayah? Imam Ahmad Hanbali berjawab, aku memikirkan bagaimana keadaannya apabila daku duduk di dalam kubur kelak. Anaknya berkata, ayahku, duduklah bersandar kerana ayah sudah uzur dan tidak larat. Imam Ahmad pun menjawab, bagaimana daku hendak bersandar sedangkan daku mendengar hadis di mana Allah berfirman, aku Allah lah yang duduk di samping orang yang duduk mengingatiku. Kata Imam Ahmad, tak kala hadis itu berbunyi Allah duduk. Duduk di sini dengan kebesaran Allah tidak serupa dengan makhluk yang lain. Maka daku ingin berbaring sambil daku mengingatinya. Lalu Imam Ahmad pun meninggal dunia. Tak kala Imam Ahmad hendak meninggal dunia, dia berkata, ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang menzalimiku, ampunkanlah dosa orang yang memukul aku, ampunkanlah dosa orang yang memenjarakan daku. Melainkan janganlah engkau mampukan orang-orang yang suka berbuat bid'ah, kerana mereka lah yang banyak tipu daya tentang Islam, maka janganlah engkau ampuni mereka. Meninggallah Imam Ahmad, Khalifah telah mengisytiharkan bahawa beliau akan bersolat jenazah. Diriwayatkan bahawa tak kala Imam Ahmad meninggal, seramai 1,300,000 orang telah keluar menyembahyangkan jenazahnya. Meninggalnya Imam Ahmad, seluruh Baghdad diam, sehingga kaum Yahudi dan Kristian yang berniaga di Baghdad turut menutup kedai-kedai mereka. Ramai orang yang mengambil wuduk berterusan daripada waktu duha sehinggalah waktu asar kerana ingin menyembahyangkan jenazah beliau. Dikatakan jenazah Imam Ahmad hanya diletakkan di hujung jari sahaja sehingga sampai di kuburan, menggambarkan terlalu ramainya yang mengiringi jenazah beliau. Walaupun sepanjang kehidupan Imam Ahmad disebat, dipukul, diletakkan di atas keldai, dibawa kelilingi kota Baghdad, beliau dihina, dipukul di khalayak ramai, namun rakyat akhirnya menyebut Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. 1,300,000 orang bersolat atas jenazah Imam Ahmad, termasuk khalifah dan tentera-tenteranya yang dahulu mereka jugalah yang memukulnya. Dikatakan tentera terpaksa memperbetul barisan jemaah yang bersolat dan terlalu ramainya orang di situ. Imam Ahmad bin Hanbal adalah contoh ulama yang tetap istiqamah, tidak berganjak atas keyakinannya walaupun pelbagai siksaan dikenakan ke atas dia. Namun hingga ke hari ini tak ada seorang Muslim pun melainkan tahu bahawa Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia di Baghdad pada 13 Rabiul Awal 241 Hijrah bersamaan 31 Julai 855 Masihi. Mengikut Tarjamatul Imam, lebih 800,000 jemaah lelaki dan 60,000 jemaah wanita menziarahi dia semasa pengkebumiannya. Wallahualam. Kesimpulannya, berdasarkan dua kisah imam hebat yang terulung ini, mereka ni mempunyai keimanan yang sangat teguh dalam menegakkan syiar agama Islam itu sendiri, dan juga berani sebab yakin Allah ada bersama mereka. Ujian yang diterima tidak sesekali mematahkan semangat mereka untuk terus menyebarkan ilmu pengajian Islam. Setakat itu sahaja. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wallahu alam.